Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan asal saya ini sebenarnya ditujukan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Cuma semalam saya difahamkan akan dijawab oleh Menteri Alam Sekitar dan Air. Soalannya berbunyi, minta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan persediaan yang telah direncanakan oleh kerajaan pada waktu ini bagi menghadapi fasa peralihan monsun yang bermula pada 14 Mac hingga 15 Mei 2022 yang berpotensi menyebabkan banjir kilat dalam negara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih Ahli Parlimen yang telah membangkitkan isu ini, sebab isu ini melibatkan amaran awal ataupun notis yang telah pun dikeluar oleh MAP Malaysia, maka Kementerian Alam Sekitar dan Air saya rasa lebih tepat untuk menjawab soalan ini. Dan sekiranya ia berlaku bencana maka diletakkan di bawah NADMA. Baik, untuk makluman Yang Berhormat, MAP Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan media pada 11 Mac 2022 untuk memaklumkan tentang permulaan fasa peralihan monsun yang bermula 14 Mac dijangka berterusan sehingga pertengahan Mei 2022. Permulaan fasa ini menandakan berakhirnya monsun timur laut yang bermula sejak 3 November 2021. Semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah daripada pelbagai arah yang amat sesuai untuk yang memungkinkan berlakunya kejadian ribut petir yang lazimnya membawa hujan lebat beserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat iaitu 1 hingga 3 jam. Kebiasaannya kejadian ini berlaku terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan negeri di pantai barat dan pedalaman Semenanjung, barat Sabah serta barat dan tengah Sarawak. Keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Namun begitu, tumpuan juga harus diberikan kepada keadaan sungai yang mana fenomena arus deras, kejadian kepala air dan limpahan air sungai berpotensi terjadinya jika hujan lebat yang berlaku dan tempoh yang lebih lama. Situasi sebegini boleh juga mengakibatkan bencana kilat, banjir lumpur dan kejadian tanah runtuh. Sehubungan dengan itu, selain pada notis yang dikeluarkan oleh MAP Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran juga telah mengeluarkan amaran dan amaran banjir kepada orang ramai melalui program ramalan dan amaran banjir PRAP yang kini telah pun beroperasi sepenuhnya di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Maklumat daripada PRAP ini juga dapat membantu pasukan penyelamat untuk merancang dan menyelaras aktiviti berkaitan. Maklumat amaran banjir, status arah air sungai dan taburan hujan di seluruh Malaysia boleh diakses oleh orang ramai melalui My Public Info Banjir. Selain daripada itu, MAP Malaysia juga menggunakan pelbagai platform untuk menyebarkan maklumat dan amaran cuaca seperti melalui RTM, SMS dan juga Facebook, Instagram dan Twitter. Selain segala maklumat itu disalurkan pihak NADMA. Untuk makluman juga, pihak PBT, pihak Kerajaan Tempatan telah mewujudkan satu jawatankuasa task force bagi mengatasi masalah banjir kilat yang diketuai oleh Jabatan Kerajaan Tempatan dan dianggotai oleh pelbagai agensi seperti Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kerja Raya, pejabat setiausaha kerajaan negeri, dan jawatankuasa ini sebenarnya memberi perhatian kepada insiden banjir-banjir kilat yang berlaku dengan menaik taraf sistem saliran lama yang tidak sistematik berdasarkan senarai hotspot banjir kilat. Yang kedua, mengemaskini dan menyelaras inventory sistem saliran yang merangkumi hak milik, tanggungjawab, penyelenggaraan, lokasi dan sebagainya. Juga saya nak maklumkan bahawa pihak jawatankuasa ini telah pun juga memberi perhatian kepada pelan tindakan banjir bagi mengelak banjir di kawasan tapak projek dengan memastikan tindakan penguatkuasaan dipertingkatkan di peringkat PBT bagi kawalan hakisan dan inat cemar di tapak projek mengikut panduan dan garisan oleh manual saliran mesra alam MASMA daripada JPS. Sekian, terima kasih. Tuan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan yang sangat detail, komprehensif. Seolah-olah tidak perlu soalan tambahan lagi. Cumanya saya ingin cuba memahami apakah perbezaan hujan dan perbezaan kesan bencana kepada rakyat ketika monsun berbanding masa peralihan monsun, dan apakah langkah-langkah kerajaan juga berbeza dalam menghadapi dan mengatasinya. Dan sebagaimana yang kita maklum, walaupun persediaan seperti yang disebut oleh Menteri tadi, tapi mutakhir ini berlaku beberapa kali gelombang banjir di beberapa tempat berbeza di seluruh negara.
Jadi apakah kerajaan mempunyai plan jalinan komunikasi yang utuh, rentas kementerian dan rentas agensi-agensi kerajaan dalam memberi amaran awal dan persiapan operasi penyelamatan kepada mangsa banjir serta langkah-langkah mengatasinya? Terima kasih. Sedikit makluman sebagaimana dibangkitkan soalan tambahan. Perbezaan di antara monsun dengan proses peralihan monsun yang berlaku. Kalau kita lihat monsun timur laut ni, episod hujannya biasanya berlaku dengan keadaan lebat dan berskala besar dan berlarutan untuk tempoh yang panjang, iaitu berhari-hari. Hujannya berpanjangan dan biasa kita boleh beri amaran lebih awal, 2 ke 3 hari sebelum berlaku banjir kita boleh, sebab taburah hujan yang boleh kita cerap. Manakala peralihan monsun dicirikan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku dalam tempoh yang singkat, biasanya 1 hingga 3 jam saja berlaku. Jadi oleh kerana hujan berlaku dalam keadaan tempat tertentu, maka resiko banjir kilat akan berlaku. Sebagaimana kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, al-bala iza amma khafa. Bala ni bila bencana ni bila diturun merata, dia lebih ringan berbanding bila diturun dalam waktu yang setempat. Berhubung dengan soalan yang kedua tentang hubungan, kita telah mengadakan kerjasama yang sangat baik dengan pelbagai agensi termasuk NADMA dan Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, dan di bawah NADMA juga kita telah mengadakan perbincangan dengan pihak PDRM, Jepang dan Angkatan Tentera Malaysia, dan kita juga telah pun mengadakan perundingan untuk menyampaikan maklumat segera melalui SKMM supaya maklumat-maklumat tentang amaran dapat disalurkan kepada pengguna. Apa yang penting, kita juga harus concern tentang amaran-amaran ini supaya kita lebih bersedia dan insya-Allah pelbagai pihak yang telah pun bersama-sama ini kita harapkan kesan bencana dapat kita minimalkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Papa. Sik, mohon juga. Papa. Okey. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Seperti mana yang kita tahu, di Sabah setiap tahun rakyat akan mengalami banjir kilat yang begitu dahsyat, bukan sekali tetapi berkali-kali. Ini disebabkan oleh banyak tabing-tabing sungai yang sudah runtuh dan disebabkan oleh air daripada ulu, daripada bukit yang mengalir begitu banyak, dan ini tidak dapat menampung, sungai-sungai ini tidak dapat menampung akan air ini. Jadi soalan saya, disebabkan oleh sungai-sungai yang sudah cetik, disebabkan oleh tabing-tabing sungai yang sudah runtuh, saya ingin menyeru kepada kerajaan, terutama kepada kementerian, adakah kementerian bercadang untuk mendalamkan dan melibarkan anak-anak sungai supaya banjir kilat ini tidak akan terjadi di kampung-kampung? Terima kasih. Untuk makluman bahawa saya mengambil perhatian sebab perkara ini telah bangkit banyak kali oleh Papa tentang isu banjir di Sabah, khususnya kawasan beliau, dan saya pun telah menjawab bahawa beberapa projek besar sebenarnya telah diperuntukkan dan projek itu sebahagian sedang berjalan dan sebahagian dalam RMK3 yang kita pohon untuk mengatasi isu besar yang berlaku banjir-banjir kilat di kawasan dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Untuk secara detailnya saya akan jawapan secara bertulis sebab dia melibatkan satu angka yang agak luas, dan insya-Allah saya akan bekalkan secara bertulis tentang jumlah tersebut. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Boleh lagi satu? Mak Pontian. Dia berdiri lama dah. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri ada menyebut bahawa kerajaan memerlukan 300 bilion dalam masa 50 tahun, 6 bilion setahun untuk menyelesaikan masalah banjir di Malaysia. Apakah prioriti ataupun keutamaan kementerian dalam melaksanakan itu, dan bolehkah memendekkan tempoh 50 tahun itu pada tempoh yang lebih menasabah, dan kita nak tahu prioriti dari segi tebatan banjir dan melurus mendalam sungai misalnya. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana yang telah saya maklumkan dan Dewan Yang Mulia ini, bahawa kita Kementerian Alam Sekitar dan Air telah mohon berkurangan 394 bilion untuk jangka panjang penyelesaian masalah banjir di negara kita. Dan suka cerita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah pun meluluskan peruntukan sebanyak 15 bilion dalam tempoh sampai 2030 bagi menyelesaikan masalah banjir untuk tempoh segera.
Berhubung dengan soalan keutamaan sebagaimana telah dijelaskan, yang pertama sekali ada 3 komponen besar yang akan kita gunakan bagi mengurangkan risiko banjir. Yang pertama sekali ialah berhubung dengan amaran awal banjir. Ini melibatkan pihak meteorologi dan juga jabatan-jabatan agensi di bawah JPS. Yang kedua, meningkatkan ban dan struktur kawalan banjir, di mana ARI kita naik kepada 200 ARI, 200 tahun ARI, daripada 50 ke 100 sekarang ni kepada 200 ARI. Dan ini melibatkan pembinaan beberapa terowong-terowong air yang kita akan gunakan bagi mengatasi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi bagi mengatasi banjir. Yang ketiga ialah kita juga meningkatkan beberapa keupayaan bahan-bahan ataupun sistem yang ada sekarang ni, contohnya pam, pintu air dan sebagainya di seluruh negara. Dan ketiga-tiga komponen ini diperuntukkan sebanyak 15 bilion sehingga tahun 2030, dan ini jangka pendek yang akan kita gunakan sepenuhnya bagi mengatasi masalah banjir negara kita. Terima kasih. Terima kasih.